dia mula faham pada hari kematiannya. Perspektifnya kini kemas. Dia nampak cara seseorang itu berfikir tidak semestinya menggambarkan realiti dalamnya. Perspektif yang berbeza, realiti yang begitu lain. 3 bulan yang lalu, dia isteri seorang pemimpin yang disegani. Dia berkelakuan mengikut protokol. Pakaian mesti begini dan begitu. Cara jalannya mesti begini dan begitu. Apabila bersalam, jangan genggam erat. Tapak tangan mesti lurus dan sentuh sedikit sahaja tapak tangan wanita yang bersalam dengannya. Jangan seperti wanita-wanita lain. Apabila bersalam, digenggam erat seluruh tapak tangan sehingga terasa ke hati. Itu 3 bulan yang lampau sebelum dia menerima surat layan daripada musuh politik suaminya. Sudah pasti musuh politik suaminya. Setahunya, semua orang sayang akan dirinya kerana ke mana-mana sahaja dia pergi, orang ramai menyambutnya meriah, memuji-muji dia cantik dan lawa bergaya, membentangkan perbadani merah sepanjang masa kepadanya dan suami. Semuanya indah sehingga dia menerima surat layan itu. Betulkah? Inikah perspektif mereka di luar sana? Adakah selama ini mereka semua telah berpura-pura terhadapnya? Terhadap suaminya? Terhadap mereka sekeluarga? Sukar baginya untuk mempercayai bahawa dialah penyebab keruntuhan kerjaya suaminya. Kini, Abang Said telah pergi buat selamanya. Pada hari kematian Abang Said, tidak seorang pun yang tampil untuk menolong menguruskan jenazahnya. Cuma ahli masjid yang sudi melaksanakan segala urusan dari awal hingga akhir. Baru dia faham bahawa orang ramai hanya menghormati Abang Said selagi dia mempunyai kuasa dan wang ringgit. Selepas semua itu terputus daripada badan, dia hanyalah seorang arwah yang tidak mempunyai apa-apa kecuali amal jariah dan kasih sayang yang ditinggalkannya semasa dia masih berkuasa. Dan itu pun bukan sebanyak mana. Cuma Pak Du dan Mak Limah yang menangisi jenazah Abang Said. Abang Said pernah membiayai pembedahan Mak Limah semasa beliau sakit jantung dahulu. Hanya mereka ini yang mendapat tempias rezeki Abang Said. Dan mereka ingat jasa itu sampai ke hati mereka. Sharifah menangis teresak-esak mengenangkan nasibnya. Antara surat layan yang diterimanya dan kematian Abang Said. Perspektifnya kini telah berganjak. Antara marah dan sesak, dia tahu masa depannya tidak akan sama lagi. Sama ada Abang Said hidup atau tidak, dia tidak akan menjadi dia seperti 3 bulan yang lampau. Dia mencapai sampul surat berwarna hijau muda itu. Cantik kertasnya. Mungkin kertas daripada pokok luar negara. Di atas sampul itu tertera kertas kita semula. Ada gambar ikan lumba-lumba di atas sampul itu. Bukan calang-calang orang pengirimnya. Nama dan alamatnya bertaib kemas, bukan tulisan tangan. Bau sampul surat juga harum daripada wangian pilihan antarabangsa. Assalamualaikum Puan yang dikasihani. Saya menulis kerana Puan mesti mahu tahu perspektif sebenarnya. Niat saya ikhlas kerana kita bersaudara dan masa depan Puan dan keluarga amat penting dipelihara. Suami Puan, suara kami, membantu perjuangan kami. Tetapi kami tak dapat dikaitkan dengan Puan kerana Puan tidak separas dengan kami. Puan langsung tidak memandang ke bawah dan kami terseksa dengan pembaziran, pemalsuan, penipuan dan ketidakikhlasan. Kami masih di tahap yang sama walaupun selama ini menyokong suami Puan. Kami tidak lagi kenal tempat kami. Puan, kami tak mampu terus bersama Puan. Ini semua kerja zaman kolonial. Protokol memisahkan untuk bercakap dari hati ke hati. Kami menyokong Puan agar kami menjadi raja. Namun sebaliknya yang terjadi. Surat ini bukan berniat jahat. Surat ini hanya memberitahu bahawa dunia Puan dikelilingi manusia palsu. Kembalilah bantu kami agar kita mampu bersama menghadapi cabaran. Jika tidak mampu mengharungi kehidupan seperti kami, kembalilah Puan dan suami ke alam korporat dan jangan bertaruhkan nasib anak-anak kami. Perspektif bukan satu yang ideal. Jika ideal, adakah ia satu kesalahan? Agama Islam sendiri agama yang adil. Mesti berfikiran ideal. Jika tidak dapat menjadi ideal, menghampirinya sudah cukup. Surat ini tidak pernah berniat kurang ajar. Jika begitu, kami mohon maaf. Kami memerlukan perubahan, bukan harapan. Wassalam, Serai Wani. Kalau abang nak ambil hati, tak jadi kerja apa? Awak tu kena beringat sikit. Dah tahu orang berperspektif lain daripada kita. Sakit betul hati Sharifah apabila suaminya memandang remeh perihal surat layan itu. Abang Said tidak pernah faham bahawa bukan mudah menjadi isterinya. Lepas satu-satu cerita yang didengar daripada kawan-kawannya yang suka menyampaikan berita sensasi tentang suaminya. Maklum, orang terkenal dan ternama
Malam itu Sharifah tidak tidur. Dia berniat untuk sedekahkan baju-baju yang baru siap itu kepada saudara maranya di kampung. Dia akan menghubungi Mak Lijah, tukang jahit, dan Mek Nap, tukang masak mereka. Dia akan berpakaian seperti Mek Nap supaya masyarakat dapat dikaitkan dengannya. Kalau Abang Said meragam, malu berjalan dengannya selepas ini, dia akan berserah kepada takdir. Subuh itu, Sharifah dikejutkan oleh panggilan telefon daripada adik iparnya. Abangah Kebalangan, Hospital Damai, tingkat 21. Abang Said sebenarnya telah meninggal dunia. Dia bergegas ke Hospital Damai bersama anak-anaknya, memandu sendiri selepas selesai solat subuh. Dia tidak menangis. Perasaannya lumpuh kerana terlalu terkejut. Kenapa dengan Papa, Mama? Papa kemalangan. Papa mati ya, Mama? Mama tak tahu. Dan hari ini, selepas selesai pengebumian Abang Said, Sharifah masih menggenggam surat layang itu di tangannya. Perspektifnya memang telah berganjak, sedikit terlambat.